Lebih lagi karakter dan peranan yang dimainkan oleh Nabi Allah Lut. Hari ini kita panggil apa yang kaum Lut buat hari ini? LGBT. Lesbian, gay, bisexual, transseksual atau transgender. Makin parah. Dulu laki sama laki, perempuan sama perempuan. Hari ini lebih lagi. Dia buat cerita, dia buat hal. Tak cukup laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ada yang jenis berselera dua-dua jantina. Aku lelaki sama lelaki pun okey, dengan perempuan pun alright. Ada yang lagi puas dengan orang, dia pi dengan lembu pun alright, dengan kuda pun alright, dengan kerbau pun okey. Habis dengan binatang, dengan buah-buahan, dengan sayur-sayuran pun alright. Habis dengan hatu, busu-busu berlubang ke, pokok-pokok berlubang ke, dia pun bantai juga. Habis nak jadi apa ni? Adakah orang macam ni perlu dibagi exhaust kereta ke, vacuum ke? Tak reti. Di mana nilai otak, minda dan pemikiran, fitrah kemanusiaan yang Allah bagi? Ada jalan yang dah terfitrah Allah bagi. Pasangan yang berlawanan dan berlainan jantina untuk melampiaskan nafsu. Tapi dia cari yang sebaliknya, yang melampaui batas. Ingat pada konvoi tadi. Telajak lebih pun, dia akan tersesat dan tersimpang. Telajak perlahan pun, kalau kahwinkan anak ramai, gaji kecil, tak kahwin-kahwin. Kalau kahwinkan bergaduh dengan bini, tak kahwin-kahwin. Kalau kahwin-kahwinkan bini bercinta orang lain, aku akan kecewa. Last sekali tak kahwin-kahwin. Payah. Baik. Bila sebut dakwah, 3 benda penting saya nak sebut. Yang pertama, bila kita nak ajak orang pada jalan Allah dengan pendekatan dan peranan tarbiyah Nabi ni, nombor 1 ialah diri orang yang nak berdakwah. Da'i, penyeru, penyebar, pendakwah tu seharusnya berperanan. Biar orang dapat tilik, biar orang dapat tengok pada dia terlaksana apa yang dikatakan ilmu-ilmu yang baik dan akhlak-akhlak yang baik. Kita nak tonjolkan sesuatu pada orang. Kita nak berikan sesuatu pada orang. Kita nak persembahkan sesuatu pada orang. Biarlah yang kita nak bagi itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang sempurna, sesuatu yang saleh. Dan begitu juga akhlak. Perangai kita pun mesti baik, akhlak kita pun mesti baik, adab kita pun mesti baik, budi pekerti kita pun mesti baik. Jadi kalau orang tengok hanya pada perkataan saja baik, tetapi perbuatan kita berlawanan dengan perkataan, maka akan berlaku penolakan. Ustaz sebut lagu ni, dia sendiri tak buat pun. Ustaz sebut lagu ni, dia sendiri tak amalkan pun. Ustaz sebut lagu ni, dia sendiri terjah lebih jauh pun. Kita tak nafikan apa yang disebut itu baik. Tapi kadang-kadang bab pengamalan, bab nak melaksanakan cukup susah. Sekurang-kurangnya kita dah tebarkan sesuatu yang baik walaupun diri kita sendiri belum mampu untuk melaksanakan dan melakukannya. Tapi jangan sampai kerana sikap kita, kerana akhlak dan adab kita berlakunya penolakan pada dakwah kita. Kerana orang tengok tak sama dan orang tengok tak seimbang. Kita buat tak sempurna, biasa. Kita buat dah tak komplit, biasa. Kita buat dah tak terbaik, tak apa. Janji kita tunjuk benda yang baik
dan pelaksanaan praktikal dari sudut akhlak pun baik. Yang kedua, keyakinan yang kuat dan kukuh. Sebab dalam ilmu yang kita nak bagi ini mesti ada konteks keyakinan, beriman, kepercayaan. Maksudnya kita yakin sungguh ilmu yang kita bawa ni ilmu yang betul. Apa yang kita bawa ni boleh menyelamatkan hidup kita bukan setakat di atas dunia, bahkan boleh bawa keselamatan ni sampai bertemu dengan Allah. Kita kena yakin demikian. Kalau kita sendiri pun tak yakin dengan apa yang kita bawa, apa yang kita persembahkan pada orang lain, maka sudah bercampur dengan keraguan. Hak kita duk cerita ni insya-Allah selamat atas dunia. Hak kita duk cerita ni insya-Allah selamat juga di akhirat. Kita kena ada keyakinan tersebut, agama yang kita bawa, risalah kenabian dan kerasulan yang kita bawa ni yakin sebenar-benar keyakinan. Apa yang Nabi cerita, apa yang Rasul cerita, pasti terbukti kebenarannya. Walaupun hari ini kita tak dapat tengok, hari ini kita tak dapat lihat lagi apa yang akan berlaku ke atas kita. Sebab keyakinan inilah yang menyebabkan manusia mudah untuk menghadapi kepayahan, kerumitan dan kesulitan dalam hidup mereka. Lihat kepada sahabat-sahabat yang dikategorikan sebagai as-sabiqunal awwalun. Mereka ni macam-macam diperlakukan oleh pembesar dan pemuka Quraisy. Kalaulah mereka tak ada keyakinan terhadap Allah, mereka tak ada keyakinan terhadap Nabi, mereka tak ada keyakinan terhadap agama Islam, sudah lama mereka bertukar kembali kepada kepercayaan yang lama. Tapi apakah yang menyebabkan mereka tetap teguh dan kuat? Orang tohmah, ikutlah. Orang kata, ikutlah. Orang caci, ikutlah. Orang maki, ikutlah. Orang tapak, orang tendang, orang sepak, ikutlah. Orang terajang sampai ada sahabat yang terbunuh. Pasal apa keras sangat? Keyakinan tadi. Sebab apa? Sebab yakin dengan Allah, yakin dengan Nabi, yakin dengan ajaran ni. Ada habuan, ada ganjaran untuk mereka di akhirat kelak. Kerana mempertahankan agama dan akidah. Kalau dia pun tak yakin, betul ke apa yang Nabi cakap ni? Betul ke ada syurga? Betul ke ada neraka? Betul ke kita akan dihisap? Betul ke ada soal kubur? Betul ke ada nikmat dan azab kubur? Bila dah ada keraguan macam ni, mana datangnya keyakinan? Dan bagaimana kita nak mempertahankan akidah dan kepercayaan kita tadi? Sahabat-sahabat berperang, sahabat-sahabat berjihad. Kalau tak ada keyakinan akan balasan mati syahid, tak ada keyakinan akan balasan syurga, siapa yang sanggup untuk bunuh orang lain? Siapa yang sanggup untuk merelakan diri terbunuh dalam medan peperangan? Kerja sia-sia. Entah ada syurga ke tak ada syurga, masuk perang ni duk bunuh orang. Patut tak kena gaya, kita juga mati terbunuh. Tapi sebab ada keyakinan tadi, ingat dalam perang Badar tuan-tuan, perang-perang yang mencabar emosi dan kesetiaan para sahabat. Ada sahabat, seorang anak berhadapan dengan seorang bapa yang masih musyrik. Ada seorang bapa yang beriman berhadapan dengan anak yang masih musyrik. Ada seorang abang yang beriman berhadapan dengan adik yang masih musyrik. Ada sepupu yang beriman berhadapan dengan sepupu yang masih musyrik. Ada seorang jiran yang dulu di Mekah, dia berhadapan dengan jirannya yang masih musyrik. Ada kaum kerabat, ahli keluarga, adik-beradik berhadapan yang Islam dengan yang musyrik. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau kedudukan ini berada pada tempat tuan-tuan. Anak ni ikut Nabi, nak tetak, nak pancung, nak tikam bapa tu. Ni bapa nak tikam, nak tendang, nak sepak anak tu. Ni abang nak lawan, nak bertarung, nak melembing, nak memanah adik tu.
Bukan main-main. Kita hari ini bertempur musuh yang kebetulan mungkin agama tak sama. Musuh yang kita tak kenal batang hidung. Musuh yang kita tak pernah tengok muka dia sebelum ni. Tu okey lagi. Ni hak kita kenal orang yang dekat. Kena bunuh atau terbunuh. Sebab apa? Keras juga akidah dan keyakinan tadi.